Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan apa yang dikatakan oleh Akmal Saleh sejak akhir-akhir ini, beliau seakan-akan menongkah arus dalam kerajaan perpaduan. Ada netizen kata, seakan-akan Akmal Saleh ini suara Perikatan Nasional dalam kerajaan perpaduan. Ada yang menganggap mereka kata, Akmal Saleh ini ketua pemuda UMNO kah, atau ketua pemuda Perikatan Nasional, atau wakil juru cakap Perikatan Nasional dalam kerajaan. Kelihatan beliau sangat bangga untuk coba menentang, menongkah arus dalam kerajaan perpaduan. Ada yang menasihatkan Akmal Saleh supaya pergi sajalah pindah ke Perikatan Nasional. Di sana kamu akan dapat bebas berkata-kata, memperjuangkan apa yang Anda mahu, kata mereka. Dan ada juga yang kata Akmal Saleh ini mungkin akan menjadi punca kekalahan sabotaj kepada kerajaan perpaduan. Dan ada yang bertanya, sebenarnya Akmal Saleh ini nak apa? Nak kerajaan perpaduan makin kuatkah atau makin lemah? Dia lupakah yang partinya itu sedang menumpang di dalam kerajaan perpaduan? Kalau bukan kerana kerajaan perpaduan, harus diingat, UMNO, Barisan Nasional, tidak akan dapat apa-apa jawatan. Dan tanpa UMNO dalam kerajaan perpaduan pun, Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri dengan sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Harus diingat itu. Mungkin perkara itu lupa oleh Akmal Saleh. Hari ini kenyataannya sekali lagi mengguris pakatan dalam kerajaan perpaduan. Apabila beliau sekali lagi menyindir Anthony Lok. Anthony Lok ini bukan orang biasa-biasa. Beliau ialah Setiausaha Agung Parti DAP. Tapi ini Akmal Saleh tak serik-serik lagi, masih pula menyindir ketua sekutu mereka dalam kerajaan. Dia lupakah DAP itu sekutu mereka sekarang? Walaupun mereka masih tidak serasi, tapi kena terima itu rakan sekutu. Dengan ini, kata Akmal Saleh, tahniah menjadi pemangku Menteri Pendidikan Dr. Akmal Bidas Lok lagi. Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional yang tidak selesa antara UMNO dan DAP terus diuji dengan Dr. Akmal Saleh sekali lagi membidas sekutunya Anthony Lok dari DAP. Dalam satu hantaran di Facebook petang ini, Ketua Pemuda UMNO itu turut menggesa saudara seagama dan sebangsanya supaya bersatu. Dr. Akmal dilaporkan berang dengan berita yang memetik Lok, yang merupakan Menteri Pengangkutan, sebagai berkata, syarikat Arak dibenarkan untuk buat program kutipan derma di sekolah, tetapi tidak dibenarkan mempamerkan logo mereka. Lepas ini boleh jemput syarikat judi pula ke program dalam sekolah, soal Akmal Saleh. Tidak cukup dengan sumbangan derma, hari ini nak benarkan syarikat Arak buat program dalam sekolah pula, katanya. Ketua Pemuda UMNO itu seterusnya menyindir Setiausaha Agung DAP itu dengan mengucapkan tahniah kepada Lok. Tahniahlah Menteri Pengangkutan yang memangku Menteri Pendidikan, tulisnya. Sebelum ini, Dr. Akmal mengecam Lok kerana mahu membangkitkan isu itu dalam kabinet berikutan kontroversi yang membabitkan kutipan dana untuk sekolah vernacular Cina yang melibatkan Tiger Beer, walaupun Kementerian Pendidikan menghalang sekolah daripada menerima dana daripada syarikat pengeluar produk tembakau dan alkohol. Pemimpin DAP itu berkata, Tiger Beer telah menganjurkan konsep mengumpul dana untuk sekolah Cina selama 30 tahun dan ini tidak menjadi isu sehingga seorang pemimpin pembangkang membangkitkannya. Bagaimanapun, Dr. Akmal berhujah bahawa Malaysia mempunyai undang-undang dan ia tidak sepatutnya mengikut peraturan Lok sebaliknya. Semalam, Lok menjelaskan bahawa tiada kelompangan atau kawasan kelabu dalam keputusan kabinet mengenai garis panduan untuk pengumpulan dana bagi sekolah Cina. Dia menegaskan tiada sebarang perubahan akan dia lakukan selain menjelaskan bahawa acara tersebut yang diadakan di sekolah tidak boleh meliputi sebarang paparan dan promosi minuman beralkohol.
Malah katanya, program kutipan derma untuk sekolah Cina termasuk yang diterima daripada kilang arak kebanyakannya diadakan di luar kawasan sekolah dan dihadiri ibu bapa serta mereka yang memberikan sokongan kepada sekolah berkenaan. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Kotaro Minami kata tak habis-habis menyalak. Kasihan juga kat family si Akmal ni kena tanggung segala-galanya katanya. EKG kata, baik UMNO buat teguran terbuka kepada KP, Ketua Pemuda UMNO mereka ini. Kalau tidak, maka boleh disimpulkan Akmal ini kuda Trojan UMNO untuk menghuru-harakan kerajaan dari dalam. Tindak tanduk Akmal jelas sebagai minyak mencurah api yang dimulakan oleh pihak pembangkang. Dalam erti kata lain, beliau bekerja untuk pembangkang. Kalau UMNO tidak boleh menangani Akmal, maka lebih baik keluar saja dari kerajaan perpaduan, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang paling mengejutkan semua pemerhati politik. Rupa-rupanya untuk jadi calon bersatu, pemimpin pemuda PAS ini keluar parti. Agak kesian dan agak melucukan. Tersebar satu surat pemberhentian sebagai ahli PAS dipercayai milik calon Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri Muhammad Rizwadi Ismail. Muhammad Rizwadi, 41 tahun, merupakan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang. Menerusi surat tersebar di aplikasi WhatsApp yang dilihat Harapan Daily, tarikh pemberhentian Muhammad Rizwadi sebagai ahli adalah pada 28 Julai tahun 2024. Surat permohonan keluar dari parti itu dipercayai demi menjadi calon bersatu pada PRK bulan depan. Menurut surat itu, saya, Muhammad Rizwadi bin Ismail, adalah seorang ahli PAS yang bernombor ahli tidak jelas nombornya, ingin memohon untuk berhenti menjadi ahli PAS bermula pada tarikh surat ini dikeluarkan. Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama yang diberikan sepanjang saya menjadi ahli parti PAS. Demikian tulis surat itu bersama tanda tangan Muhammad Rizwadi. Surat permohonan itu dihantar pada 28 Julai. Ia telah diterima dan diluluskan pada tarikh yang sama oleh Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Sehari selepas itu, pada 29 Julai semalam, beliau diumumkan sebagai wakil bersatu di Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Tersebarnya surat itu menimbulkan spekulasi bahawa calon berhenti sebagai anggota PAS untuk dicalonkan bersatu pada PRK kali ini. Satu lagi pendedahan yang mengejutkan kita semua daripada Harapan Daily hari ini ialah pendedahan bahawa pekerja di Kelantan terima gaji purata gaji terendah Kuala Lumpur paling tinggi menurut satu bancian yang dibuat. Purata gaji dan upah bulanan yang diterima individu bekerja di Kelantan adalah yang paling rendah berbanding negeri-negeri lain. Menerusi banci ekonomi tahun 2023, pekerja di Kelantan menerima purata gaji sekitar RM2,070 berbanding dengan Kuala Lumpur yang mencatat purata gaji lebih tinggi iaitu RM4,196. Ketua Perangkawan Datu Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, Kuala Lumpur jelas menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Perkara itu diumumkan pada Majlis Peluncuran Penemuan Banci Ekonomi BE 2023 malam tadi. Mengikut penemuan yang dikongsi, pekerja di Selangor menerima purata gaji kedua tertinggi iaitu sebanyak RM3,563 dan diikuti Pulau Pinang sebanyak RM3,496.
Kemudian disusuli oleh Labuan, Melaka, Sarawak, Negeri Sembilan, dan Putrajaya. Berikutnya Johor dengan 2.987, Terengganu, Kedah, Perak, Pahang, Sabah 2.381 ringgit, Perlis dan Kelantan yang paling rendah iaitu 2.070 ringgit. Sementara itu, menurut Muhammad Uzir, bagi Kuala Lumpur dan Selangor, pekerja yang menerima purata gaji sebulan tertinggi adalah yang bekerja di sektor perkhidmatan, iaitu dengan perkhidmatan telekomunikasi dengan RM 9.457. Pulau Pinang pula merekodkan purata gaji sebulan tertinggi di sektor pembuatan. Katanya, purata gaji bulanan tertinggi direkodkan oleh pekerja dalam aktiviti pembuatan produk elektronik, optikal, iaitu sebanyak RM4.790 sebulan. Bagaimanapun, bilangan pekerja menurun bagi sektor pertanian, pembinaan dan perlombongan, dan pengkuarian, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rakaman Taqiyuddin angkatkan tangan calon masa ikrar sumpah laknat jadi bualan. Semalam, calon Perikatan Nasional PN, Datuk Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri Muhammad Rizwadi Ismail melafazkan ikrar dan sumpah laknat selepas dirinya diberi tanggungjawab mewakili gabungan berkenan. Muhammad Rizwadi merupakan calon dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang akan berentap dalam saingan di Dewan Undangan Negeri berkenan pada 17 Ogos depan. Bagaimanapun, detik ikrar dan sumpah laknat dilafazkan Muhammad Rizwadi yang juga bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang itu mendapat kecaman netizen di TikTok. Calon tersebut dikecam apabila Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan datang membantu mengangkatkan tangan beliau ketika proses tersebut sedang dilafazkan. Menurut seorang netizen, dia menzahirkan rasa bimbang apabila calon tersebut dibantu untuk mengangkatkan tangannya. Kata netizen, macam mana ni? Boleh harap ke? Tangan pun orang tolong angkatkan. Risau kita, katanya. Nak pikul tugasan macam mana ni? Soal netizen yang menggunakan nama Data 404. Seorang lagi netizen mengecam. Kata beliau, tangan pun Taqiyuddin Hassan tolong angkat. Kecam Rafi Syam Amiul kepada calon berkenan. Sehingga mereka tanya, kalau angkat sumpah pun digerakkan tangannya, jangan-jangan nanti sudah jadi menang, ia jadi hanya simbolik saja, kata mereka. Malah ada juga netizen yang sudah membuat penilaian awal membandingkan antara calon Perikatan Nasional dan calon Barisan Nasional BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani. Kata mereka, jauh hebat dan berkarisma lagi calon Barisan Nasional ni. Ni nampak tak yakin je, kata Ad Bro. Sejujurnya, kata seorang lagi, netizen dalam ruangan komen mengatakan, calon UMNO lebih berwibawa. Nenggiri kena pilih Mawi untuk jaga Nenggiri. Sebelum ini, Barisan Nasional mengumumkan Ketua Pemuda UMNO Kelantan, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon. Dun Nenggiri merupakan kerusi milik Bersatu selepas parti itu bertanding pada pilihan raya negeri PRN tahun lalu. Pada PRN lalu, Muhammad Azizi menang dengan majoriti 810 undi menewaskan calon Barisan Nasional Abdul Aziz Yusof. Terdahulu, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah pada 13 Jun lalu mengumumkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri dikosongkan selepas pengguguran keahlian Muhammad Azizi Abu Naim.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kemudian menetapkan pengundian PRK Dewan Undangan Negeri Nenggiri pada 17 Ogos depan, manakala tarikh penamaan calon serta pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 3 dan 13 Ogos. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan. Selepas ini, salam sejahtera. Menjadi isu dan perbualan rancak dalam media sosial ialah apabila calon PRK Nenggiri untuk parti Bersatu mewakili Gabungan Perikatan Nasional, tindakan beliau mengangkat sumpah laknat terhadap diri beliau sendiri, sekiranya tiba-tiba menyokong orang lain yang bukan sehaluan dengan PAS maupun Bersatu maupun Perikatan Nasional. Tindakan beliau melaknat, berdoa, mengangkat sumpah laknat diri sendiri itu mendapat perhatian meluas dan juga mendapat reaksi berbeza daripada netizen. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang benar-benar marah, ada juga yang mengatakan, inikah parti yang benar-benar menuntut, inikah parti yang benar-benar memperjuangkan Islam, kata mereka. Ini apabila hukum keluar PAS haram, apa pula hukum luluskan orang keluar PAS, itu telah menjadi persoalan besar oleh netizen. Mereka bertanya, hukum keluar PAS haram, tapi orang yang keluar daripada parti lain, apa pula hukumnya? Adakah itu hukum luluskan orang keluar PAS? Baru-baru ini Adun Rembia daripada UMNO keluar parti UMNO dan menyertai parti PAS. Apa pula hukum itu? Bolehkah beliau juga dikenakan hukum laknat? Strategi Perikatan Nasional PN untuk meluluskan seorang ahli PAS keluar parti dan menyertai Bersatu supaya menjadi calonnya untuk Nenggiri dipersoalkan oleh seorang pemimpin amanah. Ahli Jawatan Kuasa Pusat Amanah Rizwan Abu Bakar menegaskan bahawa PAS sebelum ini menghukum tindakan keluar parti sebagai haram. Hukum keluar PAS haram. Apa pula hukum tanda tangan meluluskan orang keluar PAS? Soalnya menerusi satu hantaran di Facebook hari ini. Rizwan turut melampirkan surat yang didakwa daripada Muhammad Rizwadi Ismail bertarikh 28 Julai lalu, memohon supaya keluar daripada PAS. Surat itu juga memuatkan kelulusan keluar parti yang ditandatangani oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memberitahu Malaysia Kini, keputusan supaya Rizwadi menyertai Bersatu adalah satu taktik strategi. Rizwan berkata, keputusan PAS itu adalah satu penyimpangan besar berbanding cacian yang dilemparkan kepada ahli amanah apabila mereka berpecah pada tahun 2015. Lalu dibaca hadis, sesiapa yang keluar dari jamaah Islam walaupun sejengkal, maka tertanggallah Islam dari tongkoknya, lalu dihukum dengan pelbagai hukum, katanya. Malah, kata Rizwan, PAS turut membacakan hadis, apabila dibayar khalifah yang kedua, maka perangilah yang berbayah itu. Namun katanya semalam, Perikatan Nasional mengisytiharkan calonnya di Nenggiri yang adalah ahli PAS yang meninggalkan jamaah Islam itu dan diterima oleh Bersatu. Bahkan calon itu bersumpah laknat ke atas dirinya sekiranya dia meninggalkan pula Bersatu. Namun itulah PAS. Kategorinya adalah lain-lain tak tertakluk kepada hukum dan undang-undang, kata Rizwan lagi. Kerusi Nenggiri diisytiharkan kosong berikutan keahlian Bersatu penyandangnya. Muhammad Azizi Abu Naim terbatal.
Pemimpin PAS di Kelantan telah melobi untuk mendapatkan semula kerusi itu daripada Bersatu, tetapi kepimpinan Perikatan Nasional memutuskan untuk mengekalkan status quo. Bagaimanapun, akhirnya diputuskan untuk Rizwadi keluar dari PAS dan menyertai Bersatu untuk menjadi calon Nenggiri. Tuan Ibrahim berkata, kepimpinan Perikatan Nasional merasakan Rizwadi akan diterima oleh kedua-dua penyokong PAS dan Bersatu. Selain itu, dia menegaskan, PAS mempunyai pengaruh yang lebih besar di kawasan Parlimen Gua Musang yang merangkumi Nenggiri berbanding sekutunya Bersatu. Walaupun menjadi ahli Bersatu, Rizwadi akan bertanding di bawah logo PAS yang menjadi strategi Perikatan Nasional untuk Kelantan dan Terengganu sejak pilihan raya umum ke-15 PRK Nenggiri ditetapkan pada 17 Ogos ini. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Jimmy Page kata, amanah ni parti DAP Tiger Biobro, kata Jimmy Page. Black Panther kata, Jimmy Page ni konco PAS Tek Biobro, katanya. Apa pendapat anda tentang isu ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa waktu ini begitu panas di dalam isu gerakan dan PAS di Perikatan Nasional. Ada yang mengatakan bahwa parti PAS sudah tidak serasi lagi dengan parti gerakan. Dan ada yang mengatakan bahwa gerakan sudah tidak patut lagi berada dalam Perikatan Nasional. Kalau mereka tetap kekal dalam Perikatan Nasional, mereka kini akan hanya menjadi bahan olok-olok, bahan untuk diperkotak-katikan, dan tiada lagi maruah, kata netizen. Jadi saudara, kecelaruan dalam gerakan, susulan ugutan keluar PN, ini ulasan yang menarik untuk anda ketahui dan boleh share kepada semua orang, membuka minda kita semua. Ugutan timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong untuk keluar dari gabungan Perikatan Nasional PN mula menyaksikan keretakan dalam parti itu yang sedang bergelut untuk kekal relevan dalam politik negara. Setiausaha Agung Pemuda Gerakan Andy Tan mempersoalkan jika O mendapat kelulusan daripada pucuk pimpinan parti sebelum membuat kenyataan itu. Adakah kenyataan itu pendirian pribadinya atau pendirian parti? Kerana pada pengetahuan saya, tiada pemimpin dalam parti kita yang menyebut perkara itu dalam mana-mana mesyuarat setakat ini, katanya lagi. Oh, bukan ahli biasa. Dia memegang jawatan penting sebagai timbalan presiden. Justru kenyataannya tidak boleh dipandang ringan. Dan saya tidak boleh tidak bertanya, adakah dia mendapat kelulusan daripada pucuk pimpinan parti untuk membuat kenyataan sedemikian? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook, Tan yang sangat tidak bersetuju dengan gerakan meninggalkan Perikatan Nasional bagaimanapun berkata, dia bersedia mematuhinya jika parti memutuskan untuk berbuat demikian. Dia juga mahu membangkitkan perkara itu untuk dibincangkan dalam majlis tertinggi Perikatan Nasional. Atau adakah dia ada agenda lain? Soalnya lagi. Sambil menyifatkan kenyataan timbalan presiden itu sebagai serius dan telah menjejaskan hubungan di kalangan sekutu Perikatan Nasional, Tan berharap mendapat gambaran lebih jelas berhubung hala 7 parti. Susulan tindak balas PAS berhubung kontroversi yang menyelubungi isu kutipan derma untuk sekolah vernacular Cina, berkata gerakan tidak akan teragak-agak untuk meninggalkan PN jika sekutunya terus mempamerkan ekstremisme agama dan melanggar hak orang bukan Islam. Menurut gerakan kekal komited untuk menyokong usaha mengumpul dana yang menjadi tumpuan kerana penglibatan sebuah syarikat Arab
Susulan itu, pemimpin PAS menyatakan rasa kecewa dengan pendirian ditunjuk rakan mereka dalam PN itu yang dilihat senada dengan DAP. Malah, PAS memberi bayangan dan gambaran bahawa dengan pendirian tersebut tidak mustahil mereka akan memilih haluan berbeza dengan gerakan pada PRU 16 akan datang. Menteri Besar Kedah, Sanusi Maknor, yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, mencadangkan kepada gerakan supaya keluar daripada Perikatan Nasional jika mereka gagal belajar menghormati orang Melayu dan Islam di negara ini. Saudara-saudara sekalian, ini memang isu paling panas sekali, yang mana ianya mungkin bakal membubarkan Perikatan Nasional. Yang hairannya, sehingga ke waktu ini, Muhyiddin Yassin belum lagi bersuara, belum lagi menyatakan pendirian sebenar Perikatan Nasional. Kerana jika dilihat, orang paling besar dalam Perikatan Nasional bukan Sanusi, bukan juga PAS, tapi pengerusinya. Pengurusi Perikatan Nasional ialah Muhyiddin Yassin. Tapi sehingga ke waktu ini, dia masih membisu. Sekian, kita jumpa lagi.